Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ainul. Pada minggu ini saya akan menyambung bab 2 tajuk pembezaan dengan subtopik yang kedua iaitu pembezaan peringkat pertama. Dalam subtopik ini terdapat 4 standard pembelajaran. Yang pertama, menerbitkan rumus terbitan pertama secara induktif bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n, di mana a adalah pemalar dan n ialah integer. Kedua, menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi algebra. Seterusnya, menentukan terbitan pertama fungsi kubahan. Dan yang terakhir, menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi yang melibatkan hasil darab dan hasil bahagi ungkapan algebra. Untuk hasil pembelajaran yang pertama, iaitu menerbitkan rumus terbitan pertama, berdasarkan jadual ini, terdapat 3 fungsi. Fungsi yang pertama, iaitu y sama dengan 3x. Apabila kita lakukan pembezaan y terhadap x, iaitu dy dx, kita akan dapat 3. Bagaimana kita dapat 3 itu? Mari kita lihat polanya. 3 itu sebenarnya adalah datang daripada 3 di hadapan ini adalah pemalar di dalam fungsi, iaitu 3x. Seterusnya, 1 ini merupakan kuasa pada x. Kemudian, kuasa pada x perlu ditolakkan dengan 1. Maka, dapatlah 3. Untuk lebih jelas, mari kita lihat fungsi yang kedua iaitu y sama dengan 3x kuasa 2. Mula-mula, kita bawakan pemalarnya iaitu 3. Kemudian darabkan dengan 2 iaitu kuasa pada x. Dan selepas itu kuasanya berkurangan sebanyak 1, maka jawapannya adalah 6x apabila kita lakukan pembezaan. Yang terakhir, untuk fungsi y sama dengan 3x kuasa 3, pemalarnya kita darabkan dengan kuasa pada x iaitu 3 darab 3 dapat 9. Kemudian kuasa pada x berkurangan sebanyak 1, maka 3 tolak 1 kita dapat 2. Maka jawapannya apabila kita lakukan pembezaan y terhadap x ialah 9x kuasa 2. Berdasarkan jadual ini, kita dapat rumuskan bahawa jika y sama dengan ax kuasa n, maka apabila kita lakukan pembezaan y terhadap x, a ialah pemalar, n, x, n tolak 1. N tolak 1 bermaksud kuasa pada x akan berkurangan sebanyak 1. Atau d dx ax kuasa n sama dengan anx n tolak 1. Seterusnya, tanda terbitan pertama. Ini adalah 3 bentuk bagaimana soalan akan dikeluarkan. Yang pertama, jika y sama dengan 3x kuasa 2, maka pembezaan y terhadap x ialah 6x. Atau, ia juga boleh ditulis dalam bentuk fungsi, iaitu jika fx sama dengan 3x kuasa 2, maka f prime x. Simbol ini kita panggil sebagai prime. Apabila kita bezakan fungsi, kita akan tulis sebagai prime. Maka f prime x ialah 6x. Atau cara yang lebih mudah ialah d dx 3x kuasa 2 sama dengan 6x. Ini cara teruslah.
Seterusnya, untuk menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi algebra. Kita lihat sini saya ada tunjukkan 3 contoh. Contoh yang pertama iaitu negatif 2/3x6. Apabila kita lakukan pembezaan negatif 2/3x kuasa 6. Okey, bagaimana? Pemalarnya ialah negatif 2/3. Kita perlu darabkan dengan kuasa pada x iaitu 6. Seterusnya, kuasa pada x akan berkurangan 1. Maka 6 tolak 1. Maka jawapannya ialah negatif 4x kuasa 5. Untuk soalan B, okey, kita boleh tulis sebagai ini atau boleh juga kerana kat sini ada y, maka kita boleh tulis sebagai dy dx. Iaitu pembezaan y terhadap x, kita akan dapat 1/5 ialah pemalar. Okey, seterusnya untuk soalan ni dia berbeza dengan soalan sebelum ni. Kerana dekat x ni kita tak ada kuasa. Okey, bagaimana kita nak dapatkan kuasanya? Okey, punca kuasa anda perlu tahu. Punca kuasa x adalah bersamaan dengan x kuasa 1/2. Okey, maka pemalar tadi ialah 1/5. Kita darabkan dengan kuasa pada x iaitu 1/2. Dan kuasa pada x akan berkurangan sebanyak 1. Okey, maka jawapannya ialah 1/10. X 1/2 tolak 1 ialah negatif 1/2. Okey, tak cantiklah macam ni, penulisan macam ni, kuasa negatif. Okey, macam mana kita nak cantikkan? Bila kuasanya negatif, bermaksud X anda terletak di bawah. Kuasa 1/2 ialah seperti tadi, iaitu punca kuasa. Okey, apabila kita lakukan pembezaan fungsi x. Tadi kita dapat apa? Kita dapat f prime x. Okey, pemalar ialah 3/8. Okey, x anda. Okey, kita lihat di sini. X bagi soalan ini terletak di bawah. Okey, bagaimana? Okey, kita jadikan dia dekat atas. Bila dia dekat atas, kita boleh tulis sebagai 3/8 x kuasa negatif 2. Okey, maka pemalarnya 3/8. Apabila kita lakukan pembezaan, 3/8 darabkan dengan negatif 2. X negatif 2 tolak 1. Maka jawapannya negatif 3/4 X kuasa negatif 3. Jangan lupa kuasa negatif kita bawakan ke bawah. Maka jawapannya negatif 3/4 X kuasa 3. Okay, seterusnya, menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi algebra. Okey, untuk soalan ini. A. Jika fx iaitu fungsi x ialah 3/4 x kuasa 4. Okey, anda perlu cari f prime negatif 1 dan f prime 1/3. Okey. Okey, kita lihat di sini. Dalam kurungan ini ialah nombor iaitu negatif 1 dan 1/3. Maksudnya anda perlu lakukan pembezaan f prime fx terlebih dahulu untuk maksudnya anda perlu dapatkan f prime x.
Kemudian daripada f prime x, anda cari f prime negatif 1. Bermaksud anda perlu masukkan nilai negatif 1 tu dalam x. Okay. So, kita lakukan pembezaan fungsi x. 3/4 x kuasa 4. Maka f prime x adalah 3/4 darabkan dengan 4. X 4 tolak 1. Maka jawapannya ialah 3 x kuasa 3. Maka f prime negatif 1, kita masukkan nilai x-nya ialah negatif 1. Maka jawapannya negatif 3. Okay. Untuk f prime 1/3, jawapannya ialah satu per 9. Okay, B. Okay, diberi bahawa y sama dengan 9 punca kuasa 3x, cari nilai dy dx apabila x sama dengan 8. Cari nilai dy dx. Okay. Okay, apabila kita lakukan pembezaan fungsi y, okay, iaitu dy dx, kita akan dapat 9. Kita perlu darabkan dengan kuasa pada x. Ya, okay. Kuasa pada x ialah x kuasa 1/3. Ke 9 darabkan dengan 1/3. Kuasa pada x berkurangan 1. 1/3 tolak 1. Okay, maka kita akan dapat 3 kuasa x. 3x kuasa negatif 2/3, iaitu 3 per x 2/3, iaitu 3 punca kuasa 3x kuasa 2. Okay, apabila x sama dengan 8. Okay, jadi kita gantikan x-nya dengan 8. Kita akan dapat 3/4. Okay, maka kenapa 3/4? 8 kuasa 2, 64. Punca kuasa 3, 64 adalah 4. Okay, seterusnya, menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi algebra. Okay, untuk soalan ini, okay, dia lebih kompleks. Okay, kenapa? Sebab ada proses penambahan, penolakan, ada pendaraban. Okay, jadi kita perlu buat satu-satulah. Kita perlu lakukan pembezaan satu-satu. Okay, untuk soalan A. Okay, 5x kuasa 3 tambah 3/4 x kuasa 4. Okay, kita lakukan pembezaan iaitu d dx 5x kuasa 3. Okay, kita akan dapat 5 darabkan dengan 3, x kuasa 3 tolak 1. Okay, 5 darab 3, 15. X, 3 tolak 1 ialah 2. Okay, seterusnya kita perlu lakukan pembezaan 3/4 x kuasa 4. Okay, maka 3/4 darabkan dengan 4, x 4 tolak 1. Maka jawapannya 3x kuasa 3. Okay, untuk soalan B, kita darabkan terlebih dahulu sebelum melakukan pembezaan.
maka X darabkan dengan X punca kuasa X. Okey, iaitu X kuasa 1/2. Okey, dan negatif 9 darabkan dengan X. Okey, X darab X kuasa 1/2 ialah X. Okey, 1 tambah 1/2. Okey, 1 ialah kuasa pada X ni. Darab kuasa ni perlu tambah. So, 1 tambah 1/2 ialah 3/2. Okey, kita lakukan pembezaan satu-satu ya. So, pembezaan X kuasa 3/2 kita akan dapat. Okey, pemalannya 1 darabkan dengan 3/2. Kemudian X 3/2 tolak 1. Maka kita dapat 1/2. Okey, iaitu 3/2 punca kuasa. Okey, jangan lupa negatif 9X kat sini. Kita belum bezakan lagi. So, bezakan 9X. Kita dapat 9 darab 1. Kuasa pada X 1. 1 tolak 1 ialah kosong. So, apabila kuasanya kosong, maksudnya dia adalah 1. So, maka negatif 9. Maka jawapan yang terakhir ialah 3/2 punca kuasa X tolak 9. Sebelum kita lakukan pembezaan, kita perlu lakukan pengembangan terlebih dahulu. Maka apabila kita kembangkan 2X tambah 1 darab X tolak 1, kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak X tolak 1. Dan X di bawah ini adalah kepunyaan semua. Maka kita boleh permudahkan menjadi 2X tolak 1 tolak X kuasa negatif 1. Kenapa dia negatif? Sebab X kat sini dia adalah di bawah. Maka kuasanya negatif 1. Okey. Kemudian kita lakukan pembezaan setiap satu. Okey, lakukan pembezaan 2X kita akan dapat 2. Lakukan pembezaan negatif 1. Okey, maka kita dapat kosong. Dan kita lakukan pembezaan X kuasa negatif 1. Kita akan dapat negatif 1 darab X kuasa pada X berkurangan 1. Maka negatif 1 tolak 1 ialah negatif 2. Okey, bermaksud kita dapat 2 negatif-negatif positif X kuasa negatif 1/2. Kita boleh tulis sebagai 1/X kuasa 2. Okey, untuk hasil seterusnya iaitu menentukan terbitan pertama fungsi kubahan. Okey, fungsi kubahan bermaksud anda mempunyai lebih daripada satu fungsi. Okey, mengapa anda mempunyai lebih daripada satu fungsi? Kerana anda perlu gantikan kurungan ini dengan U. Maka anda akan dapat Y sama dengan U kuasa 7. Okey, tadi anda gantikan yang dalam kurungan itu dengan U. Okey. Kemudian anda perlu bezakan fungsi Y terhadap U. Anda dapat dy du sama dengan 7 U kuasa 6. Bezakan U terhadap X. Anda dapat 6X tolak 4. Okey, kemudian anda nak dapatkan dy dx. Okey, kaitkan dy dx dengan dua pembezaan di atas ini iaitu dy du dan du dx. Bagaimana?
Okey, anda lihat di atas sini anda mempunyai dy. Maka anda letakkan dy di atas. Kemudian darabkan dengan dx di bawah, maka dx di sini juga di bawah. Okey, benda di sini perlu sama, iaitu du. Okey, formula ini kita panggil sebagai petua rantai. Petua rantai. Okey. Maka dy dx adalah sama dengan, masukkan dy du tadi adalah 7u kuasa 6 darabkan dengan du dx iaitu 6x tolak 4. Okey, kemudian 7 darabkan dengan 6x anda dapat 42x. 7 darab 4 dapat 28. U kuasa 6. Okey, gantikan semula U tersebut dengan 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 6. Okey, ini boleh dipermudahkan dengan cara memfaktor kurungan pertama. Apabila anda faktorkan kurungan pertama, maksudnya anda keluarkan 14, maka tinggal 42 bahagi 14 ada 3x. 42, 28 bagi 14, 2. Ini jawapan akhir. Atau anda boleh gunakan kaedah terus. Okey, ini lebih mudah. Kaedah ini lebih mudah. Okey. Bagaimana kaedah terus tersebut? Okey, macam tadi. Okey, anda lakukan pembezaan seperti biasa, iaitu bawakan kuasa ke hadapan, darabkan dengan pemalar. Pemalar ni adalah 1. So, 7 darab 1, 7. Kemudian kuasa berkurangan sebanyak 1. Maka 7 tolak 1 dapat 6. Kemudian, bezakan yang di dalam kurungan. Maka bezakan 3x kuasa 2 anda dapat 6x. Bezakan 4x dapat 4. Okey, kemudian darabkan 7 dengan kurungan di belakang tu, anda dapat 42x tolak 28. 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 6. Okey, maka dah sama dah dengan kaedah tadi. Okey, untuk lebih jelas, mari kita lihat soalan yang kedua, iaitu y sama dengan punca kuasa 6x kuasa 2 tambah 8, di mana kita boleh tulis semula punca kuasa tersebut dengan kuasa 1/2. Okey. Buat langkah seperti tadi. Langkah pertama, gantikan kurungan dengan u. Okey, kemudian bezakan kedua-duanya. Bezakan u terhadap x. Anda dapat 12x sahaja. Bezakan y terhadap u. Anda dapat 1/2 u kuasa negatif 1/2 iaitu 1/2 punca kuasa u. Okey. Dan dy dx adalah dy du darabkan dengan du dx. Okey. Maka di sini kita boleh permudahkan. 12 bahagi 2 kita dapat 6. Dan kita gantikan semula u tersebut dengan 6
X kuasa 2 tambah 8. Okey, ini jawapan akhir. Okey, untuk contoh yang terakhir iaitu Y sama dengan 1/2X tambah 3 kuasa 3. Kita boleh tulis sebagai Y sama dengan 2X tambah 3 kuasa negatif 3. Okey, apabila kita lakukan pembezaan, okey, macam biasa kita perlu jadikan dahulu yang dalam kurungan tu sebagai U. So, dia jadi U kuasa negatif 3. Okey, jadi U sama dengan 2X tambah 3 okey, jadi dy du adalah negatif 3 U kuasa negatif 4, iaitu negatif 3 U kuasa 4. Bezakan du dx pula, kita akan dapat 2. Maka dy dx, okey, dengan menggunakan petua rantai dy du negatif 3 U kuasa 4 darabkan dengan 2. So, 2 darab 3, 6. U adalah 2X tambah 3. Okey, maka ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, hasil pembelajaran seterusnya iaitu menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi yang melibatkan hasil darab. Formulanya ialah UV sama dengan U dV dx tambah V du dx. Okey, kurungan pertama adalah U dan kurungan kedua ialah V. Kemudian kita bezakan U terhadap X, kita akan dapat 2X. Dan bezakan V terhadap X, kita akan dapat 4X tolak 3 kuasa 3. Maka D dx adalah U dV dx. Tambah V du dx. Kemudian kita boleh permudahkan dengan cara faktorkan 2. Daripada 4 dan 2 ni kita boleh faktorkan 2. Dan kita juga boleh faktorkan X tolak 3 kuasa 3. Okey, maka yang tinggal adalah 2 darab X kuasa 2 tambah 1 tambah X tolak 3. Okey. Kemudian, okey, kita boleh darabkan 2X kuasa 2. So, 2X kuasa 2 tambah 2. 2 darab 1, 2. Tambah X darab X kuasa 2. X darab negatif 3. Negatif 3X. Kemudian 2X kuasa 2 tambah X kuasa 2 ialah 3X kuasa 2. Tolak 3X tambah 2. Okay, ini jawapan yang terakhir. Untuk soalan ini, U ialah 3X tambah 2 dan V ialah punca kuasa 4X tolak 1, di mana kita boleh tulis V juga sebagai 4X tolak 1 kuasa 1/2. Bezakan U terhadap X, kita akan dapat 3. Bezakan V terhadap X, kita akan dapat 1/2 4X tolak 1 kuasa negatif 1/2 darab 4. Dan kita boleh permudahkan sebagai 2 per punca kuasa 4X tolak 1. Maka D dx ialah U dV dx tambah V du dx.
Okey. So, penyebutnya tidak sama. Maka kita perlu samakan penyebut dengan mendarabkan dengan 4x tolak 1. Punca kuasa 4x tolak 1. Okey. Maka sekarang penyebutnya telah sama. Kita akan dapat seperti ini. Okey, kemudian darabkan ke dalam. Kita akan dapat. Okey, dan permudahkan. 6x tambah 12x, kita akan dapat 18x. 4 tolak 3, 1 per punca kuasa 4x tolak 1. Untuk soalan ini, diberi y sama dengan x punca kuasa x tambah 3. Ungkapkan dy dx. Maka u ialah x dan du dx ialah 1. V pula ialah punca kuasa x tambah 3 iaitu x tambah 3 kuasa 1 per 2. Maka dv dx ialah 1 per 2 x tambah 3 kuasa negatif 1 per 2 di mana kita boleh tulis juga sebagai 1 per 2 punca kuasa x tambah 3. Okey, dan dy dx ialah x darabkan dengan u darabkan dengan dv dx, maka x per 2 punca kuasa x tambah 3 tambahkan dengan v darabkan dengan du dx. Okey, kemudian samakan penyebut. Terdarabkan dengan dua punca kuasa x tambah 3. Okey, kita akan dapat x tambah 2 darab x tambah 3 per 2 punca kuasa x tambah 3. Okey, kemudian kita boleh darabkan dalam. Okey, kita dapat x tambah 2x ialah 3x tambah 6 per 2 punca kuasa x tambah 3. Dan kita boleh permudahkan menjadi dengan keluarkan 3, faktorkan 3. Maka jawapannya 3 darab x tambah 2 per 2 punca kuasa x tambah 3. Kemudian soalan menyuruh kita untuk mencari kecurunan tangen. Okey, kecurunan tangen bermaksud dy dx pada x sama dengan 6. Bermaksud kita perlu gantikan x tersebut dengan 6. Okey, maka kita akan dapat kecurunan tangen pada x sama dengan 6 ialah 4. Okey, dan yang terakhir, hasil pelajarannya ialah menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi yang melibatkan hasil bahagi. Okey, untuk soalan ini, u-nya adalah 2x tambah 1 dan v ialah x kuasa 2 tolak 3. Okey, hasil bahagi dengan hasil darab sama. Kita perlu buatkan u dan v. Okey, tapi bezanya formula. Okey, untuk bahagi, dia perlu tolak dan perkan dengan v kuasa 2. Okey, kemudian bezakan dahulu. Du dx kita dapat 2
Bezakan dv dx, kita dapat 2x. Okey, maka dy dx kita ialah v du dx. Yang ini tidak boleh terbalik ya. Kalau bahagi tak boleh terbalik. V terlebih dahulu. V du dx. Tolak u dv dx. Perkan dengan v kuasa 2. Okey, kemudian darabkan dalam. So, 2 darab x kuasa 2, kita dapat 2x kuasa 2. 2 darab negatif 3, negatif 6. Tolak 2 darab 2, 4. X darab x, x kuasa 2. 1 darab 2x, 2x. Maka negatif 2x. Perkan dengan x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, memudahkan lagi. 2 tolak 4x kuasa 2, negatif 2x kuasa 2. Tolak 2x, tolak 6 per x kuasa 2, tolak 3 kuasa 2. Okey, kita boleh permudahkan dengan cara memfaktor negatif 2. Maka jawapannya negatif 2x darab x kuasa 2 tambah x tambah 3 per x kuasa 2 tolak 3 kuasa 3. Terakhir, y sama dengan x per punca kuasa 4x tolak 1. Tunjukkan bahawa dy dx-nya bersamaan dengan 2x tolak 1 per punca kuasa 4x tolak 1 kuasa 3. Okey, maka kita jadikan yang belah atas tu sebagai u dan kita bezakan u terhadap x. Kita akan dapat 1. V-nya ialah 4x tolak 1 kuasa 1 per 2. Maka kita bezakan dv dx. Kita akan dapat 1 per 2, 4x tolak 1 kuasa negatif 1 per 2 darab 4. Iaitu 2 per punca kuasa 4x tolak 1. Maka dy dx-nya adalah punca kuasa 4x tolak 1 darab 1 tolak 2 per 4 punca kuasa 4x tolak 1 darabkan dengan x. Okey, per dengan punca kuasa 4x tolak 1 kuasa 2. Okey, maka dy dx kita. Okey, sebelum itu kita perlu samakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka kita darabkan dengan konjugatnya iaitu 4x tolak 1 punca kuasa. Maka setelah didarabkan dengan konjugat, kita akan dapat 4x tolak 1 ditolakkan dengan 2x per 4x tolak 1 punca kuasa. Okey, dan yang bawah tu bahagi 4x tolak 1. Okey, kita boleh selesaikan. 4x tolak 2x ialah 2x. Tolak 1 per punca kuasa 4x tolak 1 darab dengan 4x tolak 1. Okey. Kita boleh permudahkan lagi yang belah bawah itu. Okey, punca kuasa 4x tolak 1 bermaksud 4x tolak 1 kuasa 1 per 2.
Okey, apabila kita darab, kuasa akan tambah. So, 1/2 tambah 1 dia jadi 3/2. Okey, ini adalah bersamaan dengan 2x tolak 1 per punca kuasa 4x tolak 1 kuasa 3. Okey, maka terbuktilah dy dx-nya. Okey, sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi pada webinar akan datang. Terima kasih.